Bertemu kembali baik apabila kita bercakap berkenaan dengan penularan pandemik COVID-19 dan juga pelaksanaan kawalan pergerakan seperti PKP, Sekatan Pergerakan Penuh dan sebagainya, kita sering merujuk kepada dua faktor utama, iaitu faktor nyawa dan kesihatan serta faktor ekonomi. Tapi setelah setahun lebih kita berdepan dengan pelbagai jenis bentuk lockdown yang berbeza, satu lagi isu yang semakin menimbulkan diri adalah isu kesihatan mental. Ramai yang semakin tertekan dari semua peringkat umur, di mana saja anda berada, mungkin lebih tertekan dengan keperluan untuk duduk di rumah hampir sepanjang hari tanpa boleh keluar melainkan untuk melakukan urusan penting. Apa impaknya pada kesihatan mental dan bagaimana kita semua yang sering perlu duduk di rumah boleh menguruskan tekanan mental, kesihatan mental bukan sahaja diri sendiri tapi juga ahli keluarga dan khasnya kanak-kanak yang mungkin tidak faham akan situasi sekarang dengan lebih baik bergerak ke hadapan. Saya mahu berbincang dengan saudara Nadir Muhammad, pegawai psikologi dan kaunselor keluarga di Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Pulau Pinang. Nadir, bagaimana kita boleh menjaga kesihatan mental dengan lebih baik sewaktu lockdown ni? Terima kasih Lokman, penonton sekalian. Kita tengok keadaan sekarang ini apabila kerajaan mengumumkan lockdown untuk beberapa fasa, dia punya kesan dia sudah pasti memberi kesan besar kepada bukan sahaja kepada golongan dewasa, malahan kanak-kanak kan. Jadi sekarang ini kita lihat keadaan yang boleh membantu kita adalah dengan tidak berada bersendirian kan, bagi yang tinggal secara tidak bersama dengan keluarga, mungkin ada rakan-rakan serumah yang boleh berbincang dan sebagainya. Apalagi bagi kita yang duduk ataupun tinggal bersama dengan ahli keluarga, elakkan bersendirian, banyakkan aktiviti-aktiviti bersama, insya-Allah akan dapat membantu meningkatkan taraf kesihatan mental kita. Itu bagi mereka yang alhamdulillah ada sistem sokongan, support system, mungkin ada suami atau isteri atau ahli keluarga, anak-anak dan sebagainya duduk bersama. Tapi ramai juga orang yang bujangan dan duduk keseorangan. Bagi mereka ni Nadir, bagaimana mereka memelihara, menjaga kesihatan mental apabila perlu terkurung dalam rumah dengan begitu lama? Ya. Ya, memang betul. As a human being, manusia ni sebagai makhluk sosial, kita melihat jika duduk seorang diri itu mungkin akan menyebabkan keadaan boring dan juga boleh mendatangkan keadaan kesihatan mental yang tidak baiklah dengan isu-isu yang mungkin berlaku dan juga terdedah daripada media massa dan sebagainya. Jadi sekarang ini untuk bagi mereka yang duduk bersendirian, menyewa, mungkin berjauhan daripada ahli keluarga dan sebagainya, mungkin aktiviti-aktiviti di atas talian boleh diaplikasikan, kan, mungkin melibatkan dengan aktiviti-aktiviti kelas-kelas tertentu, kemahiran-kemahiran tertentu, mempelajari ilmu-ilmu tertentu. Saya lihat sepanjang tempoh PKP dalam tempoh 1 tahun ini, banyak channel-channel yang mewujudkan kemahiran-kemahiran tertentu yang boleh dipelajari secara tidak langsung dan juga mungkin memberi kesan baik kepada kesihatan mental dan juga memberi kesan baik kepada ekonomi. Yang itu kita dapat lihat hari ini. Bagaimana dengan kanak-kanak? Kanak-kanak antara yang paling tertekan sewaktu PKP kerana mereka tidak boleh pergi ke sekolah, mereka tidak boleh main dengan rakan-rakan, iaitu satu bahagian yang agak besar dalam hari mereka dan dalam hidup mereka. Mereka tidak boleh buat semua ini, buat ketika ini, pada ketika ini. Dan pada masa yang sama, kanak-kanak juga susah untuk diterangkan situasi kepada mereka. Bagaimana kita menguruskan kesihatan mental anak-anak dan bagi mereka faham akan situasi semasa? Ya, Lokman, kita lihat sekarang ini situasi ini juga mungkin berkait dengan bagaimana sebuah keluarga ataupun seorang ibu bapa itu menguruskan keluarga yang memberi kesan kepada kesihatan mental anak-anak. Kita lihat hari ini juga PDPR juga berlaku, kelas online dan sebagainya. Ibu bapa juga perlu bekerja daripada rumah. Jadi mungkin daripada peringkat awalnya adalah peranan parent itu sangat penting, peranan keluarga itu untuk melaksanakan ataupun melakukan penjadualan. Itu mungkin juga perlu buat adjustment, kan, bila mana suami isteri bekerja ataupun ibu ayah itu bekerja, anak-anak juga melibatkan kelas-kelas PDPR dan sebagainya. Mungkin perancangan awal tu Luqman dan juga penonton sekalian, saya ingat boleh dilakukan daripada sebelum tidur.
tengok mungkin jadual anak yang ada PDPR, anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, ibunya, ayahnya juga yang mungkin perlu menghadiri bengkel ataupun kursus ataupun mesyuarat secara online. Jadi penjadualan awal ini perlu supaya apa? Supaya semua orang tidak berada dalam keadaan tertekan. Jadi kita lihat tekanan dalam rumah tangga ataupun kita juga gunakan istilah cuaca ataupun iklim dalam rumah tangga itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh ibu bapa. Jadi kalau ibu bapa mewujudkan suasana yang panas, suasana yang mungkin agak tegang dan seerti dengan dia, mungkin boleh menyebabkan kesan emosi kepada anak-anak. Jadi hari ini kita lihat perancangan ataupun adjustment dan juga penyesuaian daripada keluarga itu sangat penting, menyumbang kepada anak-anak yang Luqman maksudkan tadi ialah anak-anak yang sukar memahami keadaan hari ini, mungkin sebelum ini dia boleh keluar dan sebagainya. Jadi hari ini kita kena banyak membantu mereka dalam erti kata yang lain adalah memastikan keadaan psikologi ataupun kesihatan mental ibu dan ayah itu terdahulu ataupun terjamin terlebih dahulu. Seterusnya nanti akan menyumbang kepada kesan dan juga kesihatan mental itu kepada anak-anak. Mungkin ibu ayah sendiri pun boleh memenuhi ataupun boleh menggunakan aplikasi atas talian dalam sokongan emosi ini. Kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan juga kementerian-kementerian yang lain ada melaksanakan program-program dan juga khidmat melalui sebagai contoh di KPWKM kita ada talian kasih, di LPPKN kita ada My Cafe 18 dan juga talian kaunseling atas talian sokongan psikologi yang mana mungkin anak-anak ini juga boleh turut serta dalam aplikasi My Cafe 18. Anak-anak yang berusia 14 tahun hingga 24 tahun boleh mendapatkan perkhidmatan daripada kaunselor, daripada doktor. Begitu juga anak-anak yang lain melalui ibu dan ayahnya. Banyak perisian-perisian yang kita sediakan untuk membantu memastikan keadaan kesihatan mental rakyat Malaysia dalam keadaan yang baik. Jadi untuk ibu dan ayah kepada anak-anak yang mungkin ramai dan juga sedang mengikuti PDPR yang sekarang ini pun saya kira sedang melalui PDPR di sebelah petang juga. Mungkin disiplin masa juga perlu sama-sama diterapkan kepada anak-anak dari sudut masa di depan skrin. Hari ini banyak masa di depan skrin dan juga perlu ada masa-masa di luar. Mungkin di luar ni maksud saya di luar rumah ataupun aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan bersama ahli keluarga bagi mengelakkan anak-anak ini tertekan dengan penjadualan pengajian ataupun pendidikan yang mereka lalui sekarang ini. Okey, riadah dan senaman juga penting ya Nadir untuk memelihara kesihatan Betul. mental terutamanya dalam waktu yang mencabar ini. Setakat ini hanya aktiviti jogging dibenarkan dan senaman persorangan setempat dan sebagainya. Adakah ini cukup? Apa lagi aktiviti yang boleh dibenarkan kerajaan untuk menambah baik kesihatan mental rakyat yang tidak melanggar SOP? Ya, Luqman dan para penonton sekalian, sebenarnya ini adalah antara asas ataupun dasar kerajaan untuk mengekang peningkatan jumlah COVID mungkin untuk mengelakkan jugalah sebenarnya daripada jangkitan kepada masyarakat. Jadi apa yang telah dibenarkan oleh kerajaan itu kita mungkin boleh sesuaikan dengan keadaan diri kita yang mana mungkin tidak melanggar SOP lah, walaupun Luqman ada minta pandangan tadi. Mungkin aktiviti-aktiviti yang boleh kita sarankan adalah aktiviti bersama dengan ahli keluarga. Bagi yang ada ahli keluarga ni mungkin aktiviti-aktiviti riadah pun boleh dilaksanakan mengikut kesesuaian masing-masing kan. Ada di kalangan rakyat ataupun kita punya rakan-rakan jiran-jiran tetangga yang duduk dalam perumahan flat dan sebagainya juga. Mungkin aktiviti-aktiviti yang sesuai adalah tidak melibatkan penglibatan individu yang rapat. Mungkin boleh keluar daripada rumah melalui tangga, naik turun tangga dan sebagainya adalah aktiviti-aktiviti yang bentuk riadah juga sebenarnya, mungkin untuk turun buang sampah dan sebagainya dan juga mungkin aktiviti-aktiviti yang tidak melibatkan individu lain yang rapatlah yang boleh menjadi punca kepada jangkitan sebenarnya. Kan ada juga yang mencadangkan aktiviti berbasikal berbasikal mungkin ataupun berbasikal di kawasan yang orang kata tidak
melibatkan ramai orang dan juga kompaun yang berdekatan dengan rumah mungkin boleh membawa kepada keadaan kesihatan mental yang lebih baik dan juga perkembangan percembahan minda apabila dapat melihat dunia luar sebenarnya. Okey, terima kasih Nadir Basikal. Saya rasa masih lagi tidak dibenarkan tapi tak apa. Terima kasih Nadir Muhammad, Pegawai Psikologi dan Kaunselor Keluarga di Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Pulau Pinang.